You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Maaf kan, pada pagi ini ada masalah teknikal sikit. Harap tak nampak kepala yang terapung je lah. Kan, saja je nak buat lawak selepas nisfu Syaban. Moga-moga kita mula amalan kita dengan penuh keceriaan. Okey. Baik, wa ba'du. Selamat pagi kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dapat sama-sama lagi berkumpul pada pagi yang mulia ini, pada pagi hari Jumaat, pada pagi nisfu Syaban, pada bulan yang mulia ini, bulan Syaban kan, hari Jumaat, bulan Syaban, nisfu Syaban, hari Jumaat. Lepas tu kita penuhi pula pagi yang mulia ini dengan amalan yang sangat mulia, iaitu kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, alhamdulillah. Baik, sama-sama lagi kita berkumpul pada pagi ini dalam live ataupun siaran langsung Daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ialah siri yang kelima. Ini ialah siri yang kelima setakat ini, dan juga alhamdulillah pada Selasa yang lepas, siri yang keempat, kita sudah bincang sedikit sebanyak mengenai syarat sah berpuasa dan juga syarat wajib berpuasa. Kita dah ambil sedikit mengenai syarat-syarat sah berpuasa, kan, iaitu apakah syarat-syarat yang seseorang itu syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadikan puasanya lebih sah, atau puasanya sah lah, bukan lebih sah, puasanya sah. Kemudian kita dah ambil sedikit daripada syarat-syarat wajib berpuasa, iaitu barang siapa yang mendapati syarat-syarat itu terdapat pada diri dia, maka ketika itu hukum berpuasa ke atasnya ialah wajib. Hukum berpuasa ke atasnya adalah wajib. Alhamdulillah. Jadi saya ulang kaji ataupun ulang semulalah sedikit mengenai apa yang kita telah kongsikan pada pada Selasa yang lepas, iaitu syarat sah puasa. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memastikan puasa seorang itu sah? Yang pertamanya ialah mesti orang tu dia Islam, dan juga yang kedua mestilah dia berakal. Yang ketiga mestilah orang itu ataupun khususnya perempuanlah, dia bersih daripada haid dan nifas. Dan juga yang keempat mestilah dia mengetahui bahawa hari yang dia puasa itu bukannya hari yang haram untuk berpuasa. Dan juga mengenai hari-hari yang haram untuk berpuasa, kita sudah kongsikan pada siri yang ketiga, tak silap. Siri yang ketiga, iaitu mengenai hukum-hukum berpuasa. Antaranya ialah haram. Apakah haram? Iaitu apabila seorang itu dia berpuasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian pada Selasa yang lepas juga kita dah masuk sedikit mengenai syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa, iaitu kita dah bincangkan sedikit, kita dah ambil sedikit kan. Syarat wajib puasa ini ada 5, yang sebut sini ada 5. Yang pertama ialah Islam, yang kedua mukallaf, kita baru ambil 2 sahaja pada Selasa yang lepas. Jadi saya nak ulang kaji balik sedikit kan, supaya kita dapat sama-sama refresh lah, ataupun kita dapat sama-sama menyegarkan balik informasi tu kan. Jadi yang pertama ialah Islam. Apabila seorang itu dia digelar seorang Muslim, ataupun dia menganut agama Islam, ketika itu dia wajib untuk meneruti semua benda yang terdapat dalam agama Islam, ataupun semua benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah seorang itu dinamakan sebagai Muslim, dan juga agama ini dinamakan sebagai Islam. Apakah Islam? Maksudnya kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita puasa daripada subuh sehingga ke maghrib, kita buat. Allah Subhanahu wa taala kita suruh kita untuk bayar zakat dengan syarat-syarat tertentu, kita pun buat. Itu ialah agama Islam, dan juga orang yang menyerahkan diri
dirinya kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia digelar sebagai Muslim. Jadi orang yang Muslim ketika itu wajib ke atasnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Kan lagi 4 syarat insya-Allah. Baik. Jadi kalaulah seorang itu dia bukan Muslim, sama ada dia kafir asli. Apa itu kafir asli? Iaitu orang seseorang yang memang dia lahir-lahir dalam agama bukan Islam, bukannya seorang yang Muslim, maka ketika itu dia tidak ditaklifkan untuk berpuasa. Maka ketika itu dia tidak ditaklifkan untuk berpuasa. Ketika itu tiada wujub, digelar sebagai wujub mutalabah. Wajib untuk kita perintahkan atau menuntut daripada dia untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Adapun bagi orang yang murtad, iaitu orang yang telah keluar daripada Islam, orang yang telah dia dahulunya seorang Muslim, kemudian dia keluar ataupun dia membatalkan iman dia, ketika itu apakah hukum dia? Hukum dia tetap juga wajib berpuasa, tapi dia perlu bertaubat dan juga kembali semula ke Islam untuk mengamalkan ibadah berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Jadi orang yang murtad ketika itu apakah hukum dia? Hukum dia wajib berpuasa, tapi dia perlu bertaubat dan juga kembali semula ke Islam untuk dia menjalani ibadah puasanya. Kalau dia berpuasa dalam keadaan dia murtad, ketika itu na'udzubillahi min dzalik, tak sah puasa dia. Kerana kita dah sebut dah antara syarat sah puasa ialah Islam. Islam. Baik. Kemudian yang kedua ialah mukallaf. Apa itu mukallaf? Iaitu orang yang dia, kalau kat sini mukallaf kita boleh beri erti kepada dia ataupun tafsiran bagi dia ialah orang yang sudah baligh dan juga berakal. Orang yang sudah baligh dan juga dia tu seorang yang berakal. Baligh ini kita dah sebut sedikit dah pada selasa yang lepas, kan ada beberapa alamat buluh ataupun ada beberapa alamat-alamat yang menandakan seorang itu sudah baligh ataupun sudah cukup umur untuk sudah capai ataupun sudah menjadi seorang yang mukallaf. Itu boleh rujuk pada siri yang keempat lah insya-Allah. Baik, kemudian orang itu berakal. Apabila orang itu baligh dan juga orang itu berakal, ketika itu dia dianggap sebagai mukallaf. Iaitu orang yang telah terima bebanan syarak. Ketika itu hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum makruh, hukum haram semuanya dibebankan ataupun dibebankanlah, dia perlu menuruti hukum hakam tersebut. Baik. Jadi bagi siapa yang sudah baligh dan juga berakal, ketika itu dia wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun kanak-kanak, apa itu kanak-kanak? Kanak-kanak ialah budak-budak ataupun kanak-kanak lah yang belum lagi mencapai had baligh ataupun umur baligh. Ketika itu macam mana? Ketika itu hukumnya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi wajib ke atas wali untuk menyuruh kanak-kanak tersebut untuk berpuasa ketika dia sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila kanak-kanak tersebut sudah mencapai umur 7 tahun, wajib ke atas wali ataupun kalau bapa dia masih hidup, ayah dia masih hidup, wajib ke atas ayah dia untuk menyuruh kanak-kanak tersebut untuk berpuasa. Apabila dia mencapai umur 10 tahun, kanak-kanak tersebut, ketika itu wali tersebut ataupun kalau ayah dia masih hidup, ayah dia tersebut boleh memukulnya dengan pukulan yang untuk mengajar kalaulah kanak-kanak tersebut tidak berpuasa sedangkan dia mampu. Kenapa pula gini? Kenapa ada hukuman gini? Kerana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksud dia ialah muru auladakum bis salah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'i sinina. Dalam keadaan mereka itu berumur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr.
Dan juga pukullah mereka itu dengan pukulan yang untuk mengajar, disebabkanlah mereka meninggalkan solat wahum abna'u ashr, dalam hal keadaan mereka itu sudah berumur 10 tahun. Jadi berdasarkan hadis ini, memanglah kalau kita baca hadis ini, iaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyuruh anak-anak kita atau anak-anak seseorang itu apabila sudah berumur 7 tahun, menyuruh dia untuk solat. Walaupun kat sini disebut solat, tetapi para ulama telah mentafsirkan bukan sahaja solat, bahkan semua perkara-perkara yang diwajibkan kalau dia sudah menjadi mukallaf. Solat kan, kalau nak solat mesti ada wuduk, kena berwuduk, ajar berwuduk, ajar puasa kan, ajar adab-adab Islam kan, ajar makan tangan kanan ke, gitulah, ajar semua benda yang diwajibkan ataupun disunatkan dalam Islam. Kemudian ajar mereka benda-benda yang dimakruhkan dan juga diharamkan dalam Islam. Bermula dengan umur 7 tahun. Dan juga ulama pun kata, para ulama mentafsirkan 7 tahun ini bukannya umur yang fix kena 7 tahun. Maksudnya kalaulah budak-budak tersebut ataupun kanak-kanak tersebut sudah menjadi mumayyiz, iaitu dia boleh faham kata-kata dan juga dia boleh belajar, ketika itu dah boleh mulakan untuk mengajar mereka solat, puasa, berwudu, istinja, bersuci dan juga lain-lain. Sebab itulah termasuk dalam benda-benda yang diwajibkan tu iaitu puasa. Jadi apabila budak-budak itu tersebut sudah umur 7 tahun ataupun sudah mumayyiz, ketika itu kita boleh ajar dia untuk berpuasa. Kan? Ajar dia untuk berpuasa, ajak sekali bersahur kan. Kemudian bagi tahulah apakah perkara-perkara yang batalkan puasa, jangan makan, jangan minum kan, jangan masukkan benda melalui lubang-lubang yang terbuka sampai ke rongga yang batin dan juga lain-lain. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan dalam perkara-perkara yang batalkan puasa. Kemudian apabila kanak-kanak tersebut mencapai umur 10 tahun, ketika itu kalaulah kanak-kanak tersebut meninggalkan perkara yang wajib sedangkan mereka mampu untuk melakukannya, ketika itu wali ataupun ayah budak tersebut kalau masih hidup boleh untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Bukannya bantai sampai sampai cacat ke, sampai apa tu salah kan, sampai berbirat-birat semua tu, na'udzubillahi min dzalik, sampai boleh menyebabkan kecederaan yang kekal kan, sampai boleh patah tulang, berlebam-lebam, itu na'udzubillahi min dzalik. Itu bukannya cara untuk mengajar, itu lepas geram. Bukannya mengajar, itu lepas geram. Jadi pukulan yang mengajar, rotan tapak tangan ke, rotan kaki sikit ke, itulah ikut kebijaksanaan para penjaga dan para wali. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu kita kena ambil perhatianlah. Kita kena ambil perhatian. Apa tanggungjawab kita terhadap anak-anak dan juga terhadap orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga mengenai syarat-syarat wajib berpuasa, iaitu berkemampuan. Apa kata musannif rahimahullah? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Berkemampuan melakukan puasa. Berkemampuan untuk berpuasa dan kemampuan mencakupi kemampuan fizikal dan syarak. Ketika ini masalah berkemampuan ataupun dalam bahasa Arab dia al-itaqah. Ketika ini dia dibahagikan kepada dua, iaitu fizikal, maksudnya badan seorang itu, dan juga syarak, kemampuan dari segi syarak, iaitu adakah syarak membenarkan seseorang itu untuk berpuasa ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi apakah maksud berkemampuan dari segi fizikal dan juga syarak ini? Yang pertama, penulis berkata fizikal, apakah yang dimaksudkan? Tidak diwajibkan kepada orang yang terlalu tua dan orang sakit yang tiada peluang untuk sembuh. Tidak diwajibkan untuk berpuasa ke atas orang yang terlalu tua, ke atas individu ataupun manusia yang terlalu tua, sampai tak mampu untuk berpuasa kan. Jenis orang tua yang
banyak penyakit contohnya, ataupun orang tua yang hanya baring atas katil, tak boleh bangun, sampai mereka tak mampu untuk berpuasa, ketika itu mereka tak diwajibkan untuk berpuasa. Ketika itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian, dan orang sakit yang tiada peluang untuk sembuh. Jadi orang yang terlalu tua dan juga orang sakit yang tiada peluang untuk sembuh, ketika itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apakah maksud orang sakit yang tidak berpeluang untuk sembuh? Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, senang kata, doktor kata dia akan hidup dengan penyakit ini seumur hidup dia, dan juga penyakit tersebut menghalang dia untuk berpuasa. Jadi apakah penyakit yang menghalang untuk berpuasa? Ini kita perlu tahulah. Bukannya sakit sahaja tak boleh puasa, bukan. Bukannya dia sakit apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakit kaki, tak boleh puasa pula. Kan? Padahal sakit kaki itu tak menjejaskan kemampuan untuk berpuasa. Jadi kita perlu tahu apakah penyakit ataupun apakah sakit yang menghalang seorang tersebut untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok dekat kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh mengatakan maradun yubihu tayammuma, penyakit yang mengharuskan bertayamum. Kalau orang baca ni pening balik, kan? Mana pula tayamum dengan puasa berkaitan pula, kan? Jadi kalau kita tengok apakah istilah para ulama, para fuqaha mengenai dengan penyakit yang membolehkan tayamum ini, yang dimaksudkan ialah kalau seorang tu puasa dan juga kalau seorang tu disakit dan juga dia berpuasa, dan ada kemungkinan ataupun boleh menyebabkan kehilangan nyawa ataupun anggota badan. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah disakit dan juga dia berpuasa, boleh menyebabkan hilang manfaat ataupun fungsi anggota badan. Yang ketiga, kalau disakit dan juga dia berpuasa, boleh melambatkan kesembuhan ataupun menambah kesakitan. Faham Saya ulang sekali lagi. Orang tu sakit, kan? Dan juga kalaulah orang tu sakit dan juga dia berpuasa, boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kematian, kehilangan nyawa ataupun kehilangan anggota badan. Orang tu contohnya dia sakit dengan satu sakit, kan? Tak tahulah contohnya apa je lah. Kan dia sakit dengan satu penyakit lah. Kemudian doktor kata kalau anda berpuasa, kan? Kalau tuan berpuasa contohnya, boleh menyebabkan kehilangan nyawa, boleh menyebabkan kematian. Kalaulah tuan berpuasa, boleh menyebabkan hilang anggota badan, kena potong tangan contohnya lah, ataupun kena buang suatu organ contohnya. Ketika itu tak diwajibkan untuk berpuasa. Tak diwajibkan untuk berpuasa. Kru-kru studio kata soalan tapi tak muncul dekat tak muncul dekat ni. Macam mana tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba sekali lagi. Oh, ada sini. Baru muncul. Orang gila kalau dia waras semula pertengahan Ramadan, perlu tak dia ganti puasa separuh Ramadan masa dia gila itu, Ustaz? Masa dia gila tu, Ustaz. Bukan saya gila, orang gila tu. Kan? Jadi soalan jazakallahu khair, soalan Abu Siraj Mariapan ni, kan? Dia kata kalau orang tu dia gila, seorang yang gila, kemudian dia gila dia tu, penyakit gila dia tu mengambil tempoh separuh Ramadan. Kemudian separuh yang satu lagi dia sedar daripada gila dia. Jadi persoalan dia, adakah dia perlu untuk qada semula, ganti semula tempoh yang dia gila itu, separuh Ramadan yang dia gila itu, adakah perlu dia menggantikannya? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sebenarnya kita tahu dah. Kita tahu dah bahawasanya antara syarat wajib berpuasa ialah berakal, mukallaf. Mukallaf itu maksud dia berakal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau seorang itu dia gila, iaitu dia hilang akal dia,
dalam keadaan tidak disengajakan, maksudnya bukannya perbuatan dia sendiri, ketika itu dia tak diwajibkan untuk berpuasa dan juga puasa dia tu tak perlu diganti. Faham ya? Kerana akal ialah kerana berakal, orang yang mukallaf itu berakal, kerana akal itu atau orang yang berakal itu ialah antara salah satu daripada syarat wajib berpuasa, kan? Jadi kalaulah seorang tu digila dan juga dia tidak sengaja, maksudnya bukannya perbuatan dia digila, memang dia penyakit dia, ketika itu dia tak diwajibkan untuk berpuasa dan juga dia tak perlu mengqada semula puasa dia. Adapun kalaulah gila itu dengan sengaja, maksudnya dengan perbuatan dia makan suatu ubat ke dengan sengaja yang nak menyebabkan dia gila, ataupun dia buat suatu perkara yang memang sengaja untuk menyebabkan dia gila, ketika itu dia perlu qada semula puasa tersebut. Jadi ketika itu ada dua situasi lah. Kalau gila itu tak sengaja, memang penyakit, tak perlu qada. Kalau gila itu bukannya disengajakan, kan, memang dia sengaja buat untuk diri dia gila, ketika itu perlu diqada semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suara tak apa kuat. Mana? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham harap menjawablah soalan Abu Siraj Mariapan. Jazakallah khair atas soalan. Baik. Sambung semula mengenai syarat wajib berpuasa. Jadi kalau seorang itu dia terlalu tua ataupun dia ada penyakit yang tiada peluang untuk sembuh, ini menurut kata-kata doktor lah dan juga orang yang ada pengetahuan, ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan tak diwajibkan untuk niat malam sebelum itu. Tak wajib untuk niat malam sebelum hari tersebut. Faham ya? Sebab apa? Sebabkan ini bagi orang yang terlalu tua dan juga orang yang tiada sakit, dia tiada peluang untuk sembuh. Baik. Sekejap ya. Kejap sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu pula. Okey. InsyaAllah harap jelas. Ada soalan lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam Ustaz, jika kita niat puasa Ramadan untuk sebulan tetapi tak i'tiqad mengikut mazhab yang lain, apakah niat puasa itu sah? Niat puasa sebulan. Baik. Niat puasa sebulan dan juga dia tak i'tiqad mengikut ataupun taklid mazhab yang lain, apakah niat puasa itu sah? Baik, ini sebenarnya masuk pada rukun puasa. Tak apalah, kita jawab secara ringkas. Secara ringkas, dalam mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk berniat setiap hari. Berniat untuk setiap hari. Bagi setiap hari, pada malam sebelum itu kita disyaratkan ataupun kita diwajibkan untuk niat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki, dikatakan boleh untuk berniat secara sebulan sekaligus. Tapi dengan syarat, jazakallahu khair tuan kerana bertanya, apabila seorang itu dia berniat sebulan, dia perlu berniat untuk bertaklid atau mengikut mazhab Maliki tersebut. Faham ya? Adapun orang tersebut main niat sahaja puasa sebulan tanpa niat untuk bertaklid atau mengikut mazhab Maliki tersebut, ketika itu dia sia-sia sahaja berniat. Sia-sia sahaja berniat. Jadi sebab itulah kalau kita nak melakukan apa-apa amalan sekalipun, kita perlu untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Faham ya? Harap menjawab soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau seorang tu nak berniat sebulan, dia perlu berniat untuk bertaklid atau mengikut mazhab Maliki yang mengatakan boleh untuk niat secara sebulan. Nak jelas lagi, insya-Allah kita akan masuk dalam rukun-rukun berpuasa mengenai niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung balik tadi syarat wajib berpuasa mengenai berkemampuan dari segi fizikal kita sudah bincangkan. Kemudian apakah dimaksudkan berkemampuan dari segi syarak? Apakah yang dimaksudkan dengan berkemampuan dari segi syarak? Kata penulis rahimahullah, tidak diwajibkan ke atas perempuan yang haid dan nifas. Tak diwajibkan ke atas perempuan yang haid dan juga nifas. Jadi apakah maksud dengan berkemampuan dari segi syarak? Iaitu syarak mengatakan seseorang itu boleh puasa ataupun tidak.
Jadi apabila seseorang perempuan itu dia keluar haid ataupun dia baru lepas bersalin dan juga dia keluar darah nifas, ketika itu syarak mengatakan perempuan tersebut tidak mampu untuk berpuasa. Jadi ketika itu adakah diwajibkan ke atas mereka untuk berpuasa? Tak diwajibkan untuk berpuasa. Kerana apa? Kerana mereka tidak mampu dari segi syarak. Kerana mereka tidak mampu dari segi syarak walaupun mereka sihat. Walaupun mereka sihat, kan? Mereka tiada penyakit, kan? Badan cergas. Mampu untuk buat macam-macam, jogging ke apa ke, main bola ke apa ke. Tapi apabila dia keluar haid dan juga nifas, ketika itu mereka tidak mampu untuk puasa, tapi bukan tidak mampu dari segi fizikal, tapi tidak mampu dari segi syarak. Jadi kena faham itulah, sebab itulah dibahagikan berkemampuan dari segi fizikal dan juga dari segi syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa jazakum Tuan Muhammad Yusuf Latif. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu syarat yang ketiga, iaitu berkemampuan. Kemudian syarat wajib yang keempat, kata musannif rahimahullah, iaitu sihat. Iaitu sihat. Tidak diwajibkan ke atas orang yang sakit. Tidak diwajibkan ke atas orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, yang sakit dia itu menghalang dia untuk berpuasa, ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kat sini ada pencerahan daripada penulis, dan kriteria sakit yang diharuskan berbuka ialah sakit yang dibimbangi membawa kepada kematian atau melambatkan kesembuhan atau bertambah kesakitan akibat berpuasa. Ia dinamakan sebagai uzur-uzur yang dibenarkan tayamum. Jadi inilah penyakit-penyakit ataupun sakit yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Sama ada sakit itu boleh menyebabkan kematian, kan? Ataupun sakit tersebut boleh menyebabkan hilang anggota badan, ataupun sakit tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh menyebabkan hilang fungsi anggota badan. Hilang anggota badan ataupun hilang fungsi, beza. Hilang anggota badan maksudnya hilang terus, hilang fungsi ni anggota badan masih ada tapi tak boleh guna. Ataupun sakit tersebut boleh menghilangkan, boleh menyebabkan silap. Kalau seorang tu dia berpuasa dalam keadaan dia sakit, boleh menyebabkan lambat kesembuhan ataupun bertambah sakit. Ketika itu orang tersebut dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Faham? Jadi inilah kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat untuk orang yang sakit tidak berpuasa. Bukannya semata-mata sakit itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Itu salah. Itu salah. Bukannya pening kepala sakit, pening kepala sikit dia tak berpuasa. Ataupun sakit perut sikit tak berpuasa. Demam sikit tak berpuasa. Itu bukan, salah. Dia kena pastikan sakit itu disakit, dan juga kalau dia berpuasa boleh menyebabkan kematian, atau boleh menyebabkan hilang anggota badan, atau boleh menyebabkan manfaat anggota badan, hilang manfaat anggota badan, ataupun melambatkan kesembuhan atau menambah kesakitan. Ketika itu barulah seseorang itu diuzurkan daripada berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Baik. Jadi suka untuk saya terangkan bagi penonton-penonton yang peka ataupun sahabat-sahabat lah, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton yang peka, dia akan pelik. Dia akan pelik sikit. Kenapa seolah-olah ada pengulangan? Tadi sebut berkemampuan, kan? Bawah berkemampuan tu berkemampuan fizikal. Kenapa pula itu dah disebut dah mengenai orang yang sakit. Kemudian syarat yang keempat sihat pula, berkenaan dengan orang sakit juga. Jadi ketika itu seolah-olah ada pengulangan. Jadi kalau saya nak jelaskan, kan, kat sini ada perbezaan sedikit. Ada perbezaan yang halus. Pada masalah syarat yang ketiga, iaitu syarat berkemampuan, dan juga bawah syarat kemampuan iaitu berkemampuan dari segi fizikal, dan juga ada sebut mengenai orang yang sakit. Ini khas bagi orang yang sakit dan juga tiada peluang untuk sembuh. Ini khas bagi
orang yang sakit dan juga tiada peluang untuk sembuh. Maksudnya dia akan duduk dengan penyakit itu sampailah dia meninggal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang tersebut, orang yang sakit dan juga tiada peluang untuk sembuh itu jatuh dalam syarat yang ketiga. Tidak mampu untuk puasa dari segi fizikal. Adapun syarat yang keempat iaitu mengenai sihat. Ini lebih khas ataupun lebih mengenai orang yang sakit dan juga ada peluang untuk sembuh. Orang yang sakit sementara lah senang kata. Orang yang sakit sementara. Contohnya dia asalnya sihat, alhamdulillah. Tiba-tiba, na'udzubillahi min zalik, dia kena penyakit tersebut. Sebagai contoh, kita ni sekarang dekat zaman Covid, mungkin orang yang sihat kena Covid itu, kan, dan juga dia ada peluang untuk sihat, mungkin dia jatuh pada, dia boleh jatuh kepada dalam syarat yang keempat. Kan? Contohnya lah, orang tu dia sihat, alhamdulillah. Kemudian, na'udzubillahi min zalik, kan, dia terkena penyakit Covid. Kan, cocok hidung ke, cocok tekak ke, kan, tengok, positif. Kan? Jadi, apabila seorang itu dia positif Covid, kebiasaannya badan dia akan lemah. Kan? Dan juga boleh menyebabkan dia tak mampu untuk berpuasa. Jadi, apabila dia pergi ke doktor, kan, doktor kata insya-Allah boleh sihat. Kan, insya-Allah boleh sihat. Peluang untuk sihat itu cerah, ataupun peluang untuk sihat itu tinggi. Kan? Tapi setakat ni jangan puasa, doktor kata. Jadi ketika ini orang yang tersebut dia jatuh dalam syarat yang mana? Dia jatuh dalam syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Syarat keempat ni orang yang disakit dan juga dia ada peluang untuk sembuh. Jadi macam mana dia? Jadi ketika ini kalaulah sakit dia tu menghalang untuk puasa, ketika itu dia tak diwajibkan untuk puasa. Apabila dia sihat, ketika itu dia kena mengqada semula puasa yang ditinggalkan. Jadi kita yang sekarang duduk dalam zaman Covid ni lebih boleh kita nak relate lah senang kata, kan, keadaan ni lebih sesuai dengan zaman sekarang ini. Jadi kena tengoklah, jadi kena beri perhatian terhadap perkara tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan ke ni? Soalan. Soalan tapi titik. Jadi tak tahu soalan ke rujukan. Apa ni? Nota. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika seseorang menghidapi penyakit kencing manis dan mengambil insulin, dia mudah mendapat keadaan hypoglycemia, kurang gula dalam darah. Adakah orang itu boleh meninggalkan puasa Ramadan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Ini mengenai orang yang hypo lah, orang yang menghadapi ataupun dia boleh senang mendapat keadaan hypoglycemia, kurang gula dalam darah. Kan? Jadi kalau orang yang kurang gula dalam darah ini, selalunya dia nak tingkatkan balik gula tu, dia kena makan lah ataupun dia kena minum. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut keadaan. Kalau memang ketika ni sebenarnya lebih halus lagi. Jadi pada masalah orang yang kencing manis, ambil insulin dan juga dapat senang dapat keadaan hypoglycemia ni, dia jatuh dalam kategori sakit yang terputus-putus. Saya tak sebut tadi, tapi kena sebutlah sebagai ada orang tanya soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia jatuh dalam, dia sebenarnya kalau sakit ni, kalau kita perincikan lagi, dia ada sakit yang berterusan dan sakit berputus-putus. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang saya tahu, yang selalu saya tahu, bahawasanya penyakit kencing manis ni dia selalunya dia akan kekal dengan pesakit tersebut sampai mati. Dan juga selalunya yang saya tahu, penyakit kencing manis ni dia masuk dalam kategori penyakit sakit yang tiada peluang untuk sembuh. Kan? Harap ada peluang sembuh lah, kan. Syafakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi selalunya, kan, nak katakan umum dia yang saya tahu, kalau salah betulkan saya, penyakit kencing manis ni selalunya ialah penyakit yang tiada peluang untuk sembuh ataupun tiada harapan untuk sembuh. Ada harapan, tapi nak katakan selalunya tak sembuh. Akan kekal sampai meninggal dunia. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, pada masalah orang penyakit kencing manis ni, dia dikategorikan sebagai penyakit yang tiada harapan untuk sembuh, dan juga dia ambil insulin, dia boleh dapat
hypoglycemia tu. Keadaan hypoglycemia. Jadi masalah hypoglycemia ni dia bukannya berlaku sepanjang hari. Kan? Dia bukannya berlaku sepanjang hari. Dia akan tiba-tiba berlaku. Kan? Ataupun tiba-tiba rasa, oh nak hypo ni. Contohnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana orang yang menghadapi keadaan ini? Yang pertama kalaulah dia menghadapi keadaan hypoglycemia tu macam terputus-putus, bukan yang sentiasa, ketika itu dia wajib untuk berniat untuk puasa pada malam hari. Dia wajib untuk berniat. Kemudian dia berpuasa. Kalaulah dia dapat keadaan tersebut, keadaan hypoglycemia tu, dan juga dia kena makan ataupun dia kena minum untuk memulihkan semula kesihatan dia, kalau tidak nanti masalah pitam dan juga lain-lain, ketika itu dia boleh untuk berbuka puasa. Ketika itu dia boleh untuk berbuka puasa. Faham ya? Ini kategori orang yang sakit dan juga tiada harapan untuk sembuh, tapi sakit itu putus-putus. Sakit itu putus-putus. Jadi macam mana orang ni kena buat? Saya ulang sekali lagi. Wajib untuk berniat pada malam hari, niat puasa, dan juga dia kena puasa. Tapi kalaulah sakit itu datang dan juga dia perlu, dia mesti membuka puasa, jadi dia kena buka puasa. Harap menjawablah. Dan juga kalau dia mampu untuk qada, dia kena qada. Kalau dia mampu untuk mengganti semula puasa dia, maka dia kena ganti semula puasa dia. Tidak mampu, tak akan sihat, sembuh sampai bila-bila. Betul. Jadi itulah tu bezanya antara syarat berkemampuan dan juga syarat sihat. Berkemampuan ini lebih kepada orang yang yang ada penyakit yang tak boleh sembuh sampai bila-bila, ataupun tiada harapan untuk sembuh, kan? Dan juga orang yang mengenai syarat yang sihat ini lebih kepada orang yang dia sakit dan juga ada peluang untuk sembuh. Siapakah, persoalan dia siapakah yang menentukan ada peluang ataupun tak ada peluang ini? Yang menentukannya ialah ahlu khibrah. Ialah orang yang ada pengetahuan terhadap perkara tersebut. Bukannya ikut suka kita. Bukannya ikut suka kita. Bukannya kita main congak-congak saja. Bukan. Kita kena mengambil pandangan orang yang ada pengetahuan lah. Ahlu khibrah. Kan? Ahli pada bidang tersebut. Jadi pergi doktor. Kan? Pergi tanya doktor, adakah saya boleh puasa? Kan, kalau saya puasa apakah dia punya kesan dia dan juga lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu yang syarat yang keempat sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian syarat yang kelima, yang syarat yang last sekali mengenai syarat syarat wajib berpuasa, iaitu bermukim, ataupun dalam bahasa Arab dia ialah al-iqamah. Terima kasih Ustaz. Jelas Ustaz macam biasa je jaga orang hypoglycemia. Tak jaga pun. Kan, suruh dia makan je lah. Buat air untuk dia. Bagi makanan, buat air. Kan, jaga buat apa? Okay, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Baik. Yang kelima, syarat yang kelima ialah bermukim. Syarat yang kelima ialah bermukim ataupun al-iqamah. Apakah kata musannif rahimahullah? Tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir dengan musafir yang panjang ataupun dengan pemusafiran yang panjang. Apakah pemusafiran yang panjang? Iaitu 82 km. Saya baca dulu lah. Dan musafir yang disyaratkan untuk mengharuskan berbuka dalam safar, iaitu musafir, sebelum terbit fajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa? Iaitu orang yang bermukim. Orang yang bermukim dan juga orang yang bermustatin lah. Kalau orang yang bermukim kena puasa, orang yang bermustatin lebih aula lah untuk berpuasa. Jadi orang yang bermukim dan juga orang yang bermustatin ketika ini diwajibkan untuk berpuasa. Mereka diwajibkan untuk berpuasa. Adapun orang yang bermusafir, orang yang dalam permusafiran, ketika ini mereka diharuskan untuk berbuka puasa. Orang yang bermusafir diharuskan untuk berbuka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pada masalah pemusafiran ataupun orang yang bermusafir ini, disyaratkan pemusafiran tersebut ialah pemusafiran yang panjang.
ataupun dalam istilah fiqhnya kan para fuqaha beri istilah safarul qasri. Kan? Pemusafiran yang boleh qasar. Boleh solat qasr. Kan? Jadi itu disebut sebagai pemusafiran yang panjang. Iaitu pemusafiran yang lebih 2 marhalah. Pemusafiran yang lebih 2 marhalah. Dan juga antara pendapat jarak 2 marhalah ini seperti yang disebutkan oleh penulis ni, iaitu sejarak ataupun sepanjang 82 kilometer. 82 kilometer. Jadi kalaulah seorang itu dia bermusafir dan juga jarak perjalanan dia itu lebih daripada 82 km ataupun 82 km, ketika itu dipanggil sebagai ataupun masuk dalam kategori pemusafiran yang panjang. Jadi ketika itu dia boleh dapat segala rukhsah yang ada pada safar qasr, iaitu pemusafiran yang panjang. Dia boleh apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh salat jamak. Dia boleh salat qasr. Dia boleh buka puasa. Dan juga lain-lain lah. Ada lagi beberapa rukhsah-rukhsah yang diberi kepada orang yang bermusafir safar yang panjang. Baik. Yang pertama, mestilah pemusafiran itu panjang, 82 km ataupun lebih. Dan juga yang kedua ialah mesti pemusafiran tersebut diharuskan. Mesti pemusafiran tersebut diharuskan. Maksudnya niat pemusafiran tersebut bukannya makruh ataupun haram. Pemusafiran tersebut mestilah bukannya dengan niat yang makruh ataupun niat yang haram. Kalau orang tu dia musafir, alhamdulillah, lebih 82 km. Sebab apa? Sebabkan nak buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Nak pergi mana? Genting Highland, berjudi. Katanya dah bankrupt dah tahu. Kan? Nak berjudi. Na'udzubillah min zalik. Nak pergi mana? Nak pergi Thailand. Nak buat apa? Nak pergi parti liar. Contohnya lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu ialah niat yang haram. Dan juga kalau orang tu musafir dengan niat yang haram tersebut, dia tak boleh untuk mendapat rukhsah ketika pemusafiran. Tak boleh jamak, tak boleh qasar, tak boleh buka puasa, tak boleh. Semua tak boleh. Okay. Kalau dia buat tu tak sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga macam niat yang makruh. Niat yang makruh sama jugalah. Kalaulah niat dia tu makruh ataupun niat dia tu haram, pemusafiran tu pun mengambil hukum niat tersebut. Jadi ketika itu dia tertegah daripada rukhsah-rukhsah bermusafir. Orang yang pemusafiran dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib apa contoh dia? Buat haji. Sunat apa contoh dia? Ziarah ahli keluarga contohnya, ataupun kawan-kawan. Ataupun harus seperti apa? Seperti berniaga. Ketika itu barulah dia mendapat rukhsah pemusafiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi okey, jadi itu 2 syarat dia, mestilah lebih 2 marhalah dan juga mestilah dengan niat yang elok, kan? Kemudian antara syaratnya lagi, mestilah bermula pemusafiran tersebut sebelum terbit fajar yang sadiq, iaitu sebelum masuk waktu subuh. Kalaulah dia bermusafir lepas waktu subuh, ketika itu haram bagi dia untuk buka puasa. Pemusafiran tersebut mestilah bermula sebelum waktu subuh. Maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, faham ya? Kemudian, dan afdal bagi orang yang bermusafir untuk berpuasa sekiranya tidak membebankannya, namun jika ianya membebankan, maka afdal bagi mereka untuk berbuka. Jadi mengenai orang yang bermusafir, kan, dia diharuskan untuk berbuka, tapi lebih afdal baginya untuk kekal berpuasa, kecuali kalau ada kesulitan ataupun kesukaran, maka ketika itu barulah afdal bagi dia untuk berbuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, inilah kita sudah habis daripada syarat-syarat wajib berpuasa. Maka insya-Allah pada Selasa yang depan, Selasa depan lah, kan, kita akan bersama lagi pada masa yang sama 8.45 pagi, dan juga insya-Allah kita akan membicarakan dalam bab yang keempat mengenai rukun-rukun berpuasa, insya-Allah. Jangan ke mana-mana lagi. Lepas ini kita akan ada penerangan sedikit mengenai sedekah Ramadan bersama dengan Iltizam Relief Society. Nantikan insya-Allah. Terima kasih semua yang mengikuti live hari ini.